Kemudian yang kedua ialah initiative and experience in peaceful coexistence. Hidup bersama-sama. Satu inisiatif untuk hidup bersama, cara peaceful, cara toleransi. Baguslah, insya-Allah. Tetapi apa masalahnya? Kalau ada orang yang tidak bersama, tak sama dengan saya, tidak bolehlah nak ikut pluralisme, saya tak boleh ikut. Contohnya, kalau tuan nak ikut sama tapi saya tak boleh. Pluralisme ni pada saya tak boleh. Fatwa daripada mufti sebelum ni kata tak boleh. Pluralisme ini murtad, sesat. Fatwa mufti sebelum ni lah. Tak tahu fatwa mufti akan datang. Saya tak tahu. Yang sebelum ni dia kata sesat dan murtad. Pluralisme. Apa maksud pluralisme? Kita boleh terima Tuhan lain sebagai Tuhan. Kita doa kepada Tuhan lain. Boleh. Tentang hak ibadah, hak doa itu hanya milik Allah sahaja. Ini fatwa daripada mufti yang ada sekarang ni. Kita kena ikut yang sekarang ni. Yang akan datang saya tak tahu. Jadi, apabila seseorang tu tidak mahu bersama dengan pluralisme contohnya, maka ketika itu dia kata, kita kena hidup aman damai. Kita kena hidup bersama. Maka pada ketika itulah, maka orang yang tak nak ikut akan dilabel sebagai teroris. Orang yang akan label ini semua yang terkeluar, yang sesat. Maka jadilah orang-orang yang beriman tadi orang yang minoriti. Kemudian yang ketiga, role of religion in supporting citizenship and consolidating human principle. Maknanya agama sebagai asas untuk membina kerakyatan dan kesatuan kemanusiaan. Principle, human principle. And prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ini baguslah. Dari sudut luar dia bagus, tapi dalamnya sebenarnya bila disebut consolidating human principle, maknanya liberalisme. Kita kena boleh terima semua daripada barat, daripada mana, tak kira. Bukan Islam aja yang benar. Yang benar juga yang lain juga. Kita kena terima, consolidate dengan human principle. Walaupun prinsip itu bertentangan dengan akidah. Nampak? Itu yang tersurat tersirat. Yang keempat ialah obstacle to the dialogue and coexistence and possible solution. Jadi yang keempat cerita pasal siapa yang tak nak. Obstacle. Kamu ni ekstrim lah. Kan? Tak nak. Jadi aku bagi kau pilihan. Kami bagi kamu pilihan. Apa dia? Be friend ataupun foe. And friend atau enemy. Bagi pilihan. Jadi pada masa itu, cukupkah akidah anak-anak kita untuk menahan serangan ni? Cukupkah akidah umat untuk menahan serangan liberalisme, pluralisme? Cukup tak kita, kekuatan kita, ilmu kita cukup tak? Ini sebenarnya saya tak boleh tidur tuan-tuan. Sebab tu saya menyuruh para ulama, saya menyuruh para alim, ustaz-ustaz, para duat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya iman kita akan diuji. Keyakinan kita akan diuji. Pegangan kita akan diuji. Mereka menggambarkan bahawa akan berlakulah satu bentuk pemisahan di antara orang beriman dengan orang yang munafik. Dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan 1400 tahun yang lepas. Ini dari sudut akidah. Baik. Kemudian yang lain-lain, jangkaan-jangkaan yang bakal berlaku sebagaimana yang mereka sebut sendiri, economic attack. Ekonomi akan diserang secara intensif. Big reset bermula pada tahun 2021. Maknanya akan ada negara-negara yang akan menerima big reset ini. Akan menerima tawaran-tawaran daripada IMF. Sebab tahun 2021 adalah 50 tahun setelah WEF ditubuhkan. Macam yang saya sebut, setiap 50 tahun akan berlaku satu yang besar. So, 1971 mereka ditubuhkan, 2021 kan cukup 50 tahun. Sebenarnya 2020 dia dah declare 50 tahun dah. Tapi 2021 dia akan laksanakan. Maka kemungkinan besar akan berlaku sesuatu yang besar kepada ekonomi seluruh dunia. Termasuklah ekonomi di Malaysia. Ekonomi akan bertambah teruk. Kemudian akan ada masalah food, masalah makanan. Food security. Dan food management. Kita akan dapati mula
ekspor import makanan ni terganggu. Kita dah mula nampak dah sekarang. Mungkin dalam masa beberapa hari daripada sekarang tuan-tuan akan mendengar pengumuman-pengumuman daripada agensi kerajaan negara daripada negara supaya kita berjimat cermat dengan makanan. Berjimat cermat dengan makanan mungkin akan dicatu. Mungkinlah, wallahu alam. Ini semua perancangan mereka, saya cuma cerita. Bukan untuk menakutkan tapi untuk bersedia sahaja. Kalau kita jadi tak jadi tu izin Allah. Food security and management, barang-barang asas keperluan juga akan menjadi masalah. Bila ekonomi makin teruk. Dan kemudian COVID yang merupakan biological warfare. Di mana 2021 dijangkakan vaksin akan sampai ke Malaysia. Kan? COVID akan bertambah. Bukan bertambah dari sudut bilangan tapi juga bertambah sudut kematian. Sekarang ni kematian kita 0.52%. 0.52%. Sekarang ni. Itu pun kematian yang bercampur-campur, dikatakan COVID campur juga yang lain. Katalah 0.52. Mungkin bila dah ada vaksin nanti dia akan bertambah lagi. Wallahu a'lam. Kemudian climate change. Akan berlaku perubahan cuaca. Mungkin akan ada kemarau, ribut, banjir dan tsunami dan sebagainya. Jadi 2021 semua itu akan bermula. Ini ikut perancangan mereka 50 tahun daripada WEF ditubuhkan. Dan WEF ni kita tengok dalam Davos, tuan-tuan tengok Davos nanti dia menyentuh tentang makanan, dia menyentuh tentang teknologi, dia menyentuh tentang semua dia sentuh. Semua. Jadi maknanya semua dia akan buat sesuatu pada semua lah. Kemudian tahun 2022. Saya menjangkakan fasa ketiga Malhamah Kubra. Kenapa? Sebab 1922 100 tahun mereka memecahkan Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah. 1922 mereka pecah. Jadi 2022 100 tahun. Maka dijangkakan 2022 mereka akan memecahkan kekuatan mukmin dan platform mukmin ataupun kesatuan manusia. Manusia yang bersatu-satu dengan Islam ni dia akan pecahkan. 2022 kemungkinan besar gerakan-gerakan Islam akan dihancurkan. Kemungkinan 2022. Wallahu a'lam. Sekarang pun dah nampak dah. Sebab tu saya terpaksa ceritakan pada tuan-tuan. Sebab itulah gerakan Islam yang berlandaskan politik, yang berlandaskan ekonomi, yang berlandaskan education, pendidikan, yang berlandaskan kepada dakwah dan tarbiyah, yang berlandaskan kepada apa sahaja, maka bersedialah. Kerana mereka merancang 100 tahun untuk nak menghancurkan platform-platform Islam. 100 tahun bermakna 1922 mereka menghancurkan ataupun memecah belahkan Ottoman Empire. 2022 mereka nak pecah belahkan platform yang menyatukan umat. Ini perancangan mereka, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Perancangan mereka. Bila kita dedahkan, mungkin dia akan delay sikit. Wallahu alam. Sebenarnya tak ada orang dedahkan ni. Saya je. Saya tak ada dengar pun orang cakap pasal macam ni. Saya harap orang lain cakap. Jadi saya tak payah cakap. Saya harap sangat orang lain cakap. Jadi saya tak payah cakap lah. Tiba-tiba tak ada orang cakap. Saya terpaksa cakap. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka 100 tahun The Lausanne Accord, perjanjian Lausanne yang berlaku pada tahun 1922 akan berlaku pada tahun ini, tapi bukan Lausanne Accord. Mereka akan melihat. Sebab itulah tahun 2020, 2021, sebenarnya 2015 lagi mereka dah mula dah. Dia punya perancangan untuk one world religion. Bila sebut one world religion, mereka akan adakan satu standard. Apa standardnya? Yang ini yang terima, yang ini yang ditolak. Maka orang Islam beriman kemungkinan akan berhadapan kesusahan. Kita harapkan Malaysia tidak begitulah. Kita harapkan Malaysia tidak begitu. Kalau dia akan jadi, tapi harapnya lambat lagi lah. Harapnya lambat lagi. Kita tak tahu, ini semua kuasa Allah. Tapi sekiranya Allah izin berlaku, maka tuan-tuan dan puan-puan Allah, insya-Allah kita bersedia. Sebab Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah beratkan sesuatu melainkan kita mampu. Insya-Allah kita mampu. Sebab tu saya gembira orang depan-depan ni muda-muda belaka. Orang belakang pun muda-muda juga kan.
Tengah-tengah je tua-tua sikit, nampak makcik-makcik sikit. Jadi maknanya yang muda dan muda kan. Saya teringat peristiwa berlaku sebelum ni. Tapi nak cerita sensitif sikit lah kan. Saya nak sebut sini, Alhamdulillah. Banyak orang muda kita dah muda. Jadi sebab tu, kembangkan kepada semua. Dapat? Boleh Boleh jangan takut. Sebab apa? Allah janji Islam akan menang. Ini kita cerita pasal perancangan dia. Kita perlu cerita perancangan Allah lagi. Macam mana perancangan Allah? Lagi best. Nanti kita cerita. Kita cerita yang suspend dulu. Sebab ada kawan-kawan kita takut. Kan? Ui, makin dengar makin takut. Makin dengar makin takut. Bukan takut. Memang Rasulullah pun sebut tu. Dulu sahabat-sahabat pun takut. Sahabat Nabi pun takut. Dengar Dajjal ni takut. Sahabat Nabi tu. Kita lagilah jauh. Kan? Lagilah lemah iman. Ui, tak ada air sekarang ni. Haus-haus boleh minum air lagi kan? Besok nak minum air kena minta izin daripada Dajjal. Tuan Dajjal, saya nak minta air. Kamu daripada mana? Daripada Ampang. Oh, Ampang sekular. Boleh bagi. Ambil. Ampang kawasan sekular dia kata kan. Kamu dari mana? Saya daripada Kelantan Darul Naim. Kelantan tak boleh. Sekat. Nak air nak kena ada. Nak kena kenalan daripada Dajjal. Ni saya cerita lagi. Pukul 12 dah. Baru sampai 2022. Baik, gerakan Islam akan dihancurkan total. ID certificate. Akan ada ID certificate. Ini perancangan mereka saya sebut ini bukan kita. Ekonomi dikuasai sepenuhnya. Climate change intensify. Akan berlaku banyak huru-hara ni. Cuaca. Mungkin akan banjir banyak di Jakarta. Kita dengar banjir sini, banjir sana, ada setengah tempat kemarau. 2023 climate change akan bertambah teruk. Kemungkinan setengah tempat ada ad-dukhan. Ni lagi takut saya cakap ni. Lagi saya takut nak cakap. Tapi saya fikir masa bila yang kena. Mungkin masa tu. Wallahu alam. 2023, 2024, wallahu alam. Timing dia tak tahu. Kita sebut-sebut apa yang rancang. Apa dukhan ni? Dukhan ni kata Imran Hussein. Dia kata kemungkinan besar world nuclear war. Nuclear war kat mana? Tempat banyak orang Islam kat situ lah dia nak bunuh ramai orang kan. Okey, 2023 ada food crisis, water crisis. 2024 ini kita sebut secara ni dia punya 2023 tu wallahu alam, itu cuma kita sebut dia punya sequence dia sequence dia lebih kurang. 2024 sekiranya Haikal Sulaiman telah terbina, kita tengah sibuk Covid, sibuk ekonomi, sibuk makan tak ada, air tak ada, semua tiba-tiba tengok Haikal Sulaiman dah terbina dah. Third Temple dah terbina dah di Palestin. Maka kalau terbina Allah izin terbina. Mereka merancang 2024 kalau terbina tadi, maka the king anointment ataupun anointed, iaitu pertabalan Raja Al-Masih. Masa pada ketika itu dijangka the rise of mu'min, orang Islam akan bangkit. Kemudian 2025 perancangan mereka, pandemik akan habis. 2025 pandemik habis. Niam bermula. Apa niam? Bandar masa depan, new future, bandar yang termoden yang sedang dibuat oleh Muhammad bin Salman. Dijangka 2025 akan habis 50%. Siap. 2020 habis semua sekali, siap semua sekali. Maka 2025 World Bank meramalkan pandemik akan habis. Dia bukan ramal, dia plan. World Bank kata pandemik akan habis. Bajet dia sampai 2025. Maknanya digital currency dah berjalan, big reset dah berjalan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, daripada tafsir surah Al-Ma'idah yang digambarkan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimallah, sebelum 2028 Islam akan menang. Sebelum 2028 Islam akan menang. Tetapi mereka merancang 2030, iaitu totalitarian Al-Masih Dajjal, 100 tahun perancangan 1930, 2030, mereka merancang tadi, insya-Allah
tidak akan kesampaian. Tapi mereka rancang sampai 2030. 2029 mereka rancang mereka akan menang semua. 2030 dia dah boleh perintah dengan aman damai dah. Kita semua dah duduk bawah kaki dia dah. Tapi insya-Allah Allah pun rancang juga. Islam akan menang insya-Allah. Sebelum ataupun pada 2028, sebelum atau mungkin lepas, wallahu a'lam. Mungkin 2029 kita menang, mungkin 2030 dia rancang nak menang, kita yang menang. Sebab kemenangan tu janji Allah. Dan sebab tu jangan takut. Okey, nanti kita akan cerita pasal apa? Pasal apa planning dia secara ni. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Boleh lagi ke nak rehat sekejap? Boleh lagi? Boleh lagi? Oh, boleh lagi. Saya nak kena rehat ni. Okey, ada soalan? Ada soalan dalam ni? Minum air sekejap. Ada soalan? Bismillah. Rancangan yang Ustaz sebut ni datang disiplin regional. Baik, perancangan ini adalah hasil kajian daripada banyak rujukan. Ada banyak dia punya surat-surat lah, ada banyak dia punya apa dia panggil, buku dia. Saya akan baca sikit. Contohnya agenda 21 refer banyak apa ni? Club of Rome. Saya akan cerita sikit. Kalau izin saya sambung sikit lagi, boleh? Sebab saya nak cerita sikit pasal agenda 21 ni. Sebenarnya itu tajuk yang saya nak bagi hari ni. Tapi mukadimah panjang sangat. Baik. Jadi kita tengok tadi perancangan dia tadi tu. Saya nak nampakkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian bahawa mereka merancang. Itu misi tadi. Bahawa mereka merancang dan tarikh-tarikh dia tu 50 tahun, 50 tahun, 100 tahun tu memang kena. Itu yang saya nak sebutkan. Sebab tu kalau kalau tuan-tuan tulis semula, tuan tengok tarikh-tarikh tu. Kena. Tahun-tahun dia lah. Tahun-tahun dia. Kena. Dan perkara ini dia sebut. Sebenarnya benda berlaku dan disebut. Dan kita tampak daripada fakta sejarah lah. Sebab tu nak kata, ada tak satu buku yang cakap saya? Tak ada. Tak ada satu buku yang kita boleh jumpa benda yang saya cakap secara, tak ada. Sebab saya pun tak buat buku. Kalau saya buat buku, maknanya saya dah declare secara besar-besaran lah kan. Saya cakap macam ni kecil-kecil je beberapa orang kan. Baik. Baik, kita tengok tentang baik. Jadi tahun 2021 tahun yang besar utama sebab apa? WEF 1971 ditubuhkan. WEF World Economic Forum 2021 50 tahun. Jadi setiap 50 tahun tu biasanya mesti ada benda yang besar dalam perancangan mereka. Jadi sebab tu kita jangka 2021 akan berlaku satu yang besar. Apa dia? Wallahu alam. Tapi yang dirancang yang saya sebut tadi lah. Agenda 21 tu kan. Baik. Kita tengok sikit tentang agenda 21. Ada banyak dia punya tu. Saya nak fokus pada Sustainability Development. SD. Sustainability Development ni dalam bahasa kita apa? Kelestarian, kelangsungan pembangunan bumi lah maksud dia. Baik, siapa nak ambil rujukan? Ni ada rujukan. Ada soalan? Siapa nak minum air, ada air kat dalam bilik tu, boleh ambil anytime. Ada makanan apa, insya-Allah. Okey, anak-anak. Ya tuan. Oh, kalau tanya Malaysia terlibat ni. Adakah memang dah berlaku dah chemical trail sebagai jenis peraturan dan cuaca ini pun dah macam ada? Saya rasa dah berlaku lah. Tapi kita nak cakap secara saintifik, kita tak ada buat kajian tentang chemical tadi kan. Tapi saya rasa dah berlaku lah. Okey, insyaAllah. Sustainability Development. The concept of environmental sustainability. Kelestarian alam sekitar. Bagus tak? Baguslah. Siapa kata tak bagus? Nak jaga bumi kan. Malam-malam satu hari dalam berapa ni kita tutup lampu semua, jimatkan tenaga, energi kan. Apa dia panggil? Ni masuk sini.
Masuk dalam tu. Sudah masuk. Masuk. Kam. Masuk dalam bilik. Letak dalam bilik tu. Makanan pun dah sampai. Alhamdulillah ada orang yang sponsor makan. Doakanlah tuan-tuan ya. Saya minta tuan-tuan sekalian, puan-puan, tuan-tuan tolong doalah kami ni. Kan? Yang duk bercakap ni kan. Banyak benda diuji. Dan juga kan yang tolong-tolong ni insya-Allah. Tuan-tuan bila kita doa untuk kawan-kawan kita, insya-Allah Allah akan tolong kita. Baik, bermulanya the concept of environmental. Macam mana bermula? Okey, macam ni. Secara ringkasnya Club of Rome ni ditubuhkan untuk dia nak melihat dunia ni macam mana nak menyatukan umat manusia, macam mana nak satukan umat manusia. Sebab United Nation macam mana nak kontrol pemimpin. United Nation ni nak kontrol pemimpin, nak kontrol struktur kepimpinan. United Nation nak mengontrol kerajaan secara struktur. Tu United Nation. World Bank, IMF tu semua struktur kepimpinan. Jadi macam mana nak mengontrol rakyat pula ni? Nak mengontrol manusia ni? Maka ditubuhkan Club of Rome. So Club of Rome ni think tank untuk nak menyatukan semua manusia ni. Macam mana nak menyatukan semua manusia ikut Dajjal? Senang tak? Susah. Kan? Sebab kita semua ada kepercayaan kita, ada Quran, ada hadis, ada kitab-kitab Hindu, kitab-kitab Injil dan sebagainya. Jadi orang semua ada pelbagai-bagai. Macam mana nak situ? Maka dia kata, kita kena mencipta satu think tank yang boleh menimbulkan satu krisis. Ataupun krisis ni apa? Masalah. Masalah. So krisis maknanya yang boleh menyatukan manusia. Yang boleh menyatukan manusia, krisis yang juga disebut sebagai musuh kepada manusia. Kita ni akan bersatu bila kita tahu musuh kita siapa, betul? Kalau kita nak lawan bola, kita tahu ni pasukan lawan, kita tahu kita musuh kita lawan bola tadi, maka kita pun latih tengok strategi dia semua, kita belajar lah kan. Baik. Maka apakah musuh seluruh manusia? Itu mereka fikir. Jadi the Club of Rome ni dia memikirkan, dia menjadi think tank macam mana nak memikirkan tentang siapakah musuh kepada seluruh manusia. Sebenarnya dia lah musuh seluruh manusia. Tapi nak cek musuh lain. Dia tak nak lawan nampak dia musuh kan. Dia lah musuh kepada manusia dan kemanusiaan sebenarnya. Tapi dia pun fikir. Maka Club of Rome ni dia jadi think tank untuk menyatukan manusia dengan krisis iaitu musuh. Jadi mereka pun berkata musuh kita ialah pollution. Pollution ni apa? Pencemaran. Musuh kita adalah keadaan dunia yang rosak dengan sebab kita tak jaga makanan kita, minuman kita, tak jaga cara hidup kita. Jadi dia bangkitkan musuh kita adalah kematian bumi ni. Bumi jadi rosak. Itu disebut environmental. Jadi sebab itulah bermula daripada situ, the concept of environmental sustainability was first brought to the widespread public attention. Mula-mula sekali dibawa kepada manusia pada tahun 1972. Tuan-tuan, 1972, 100 tahun berapa? 100 tahun. 2072 Itu satu abad. Betul ke? 1972 100 tahun, 50 tahun. Minta maaf sebab perancangan ni kan 50 tahun. So 1972 50 tahun 2022. Apa betul? 72 another. So 2022 adalah 50 tahun. Jadi ditubuhkan 1971. 1972 dia keluarkan satu buku. Ni tuan-tuan boleh ambil nama buku tu apa? Untuk nak tengok lah, kalau nak tengok lah. The Limit of Growth dia panggil. So the Club of Rome telah mengeluarkan satu buku yang namanya The Limit of Growth. Keterbatasan growth apa? Pertumbuhan.
Dia telah ditranslate, terjemah kepada lebih daripada 40 bahasa. Telah dicetak lebih daripada 15 juta. Maknanya kan, semua orang dapat lah, kita je tak dapat kan. Okey, sebab kita jenis tak baca buku kan. Okey, dan buku ini considered to be the most successful environmental publication ever produced, propelled by the Club of Rome, and untuk the current position of environmental leaders and major consultant to the United Nations. Jadi dia telah menjadi dia jadi penasihat kepada United Nations dan kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia ni berkenaan dengan environmental dengan sebab buku tadi. Jadi buku ni ditulis, buku inilah idea yang pertama. Jadi throughout the 1970s, 1980s, 70-an, 80-an itu, the concept of humanity. The concept of humanity, manusia merosakkan bumi ini. Ditimbulkan. Maka konsep apa? Sejak daripada 70-an, 80-an kita dengar, kita ni banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Padahal yang rasa kerosakan tu dia, Ya'juj Ma'juj ni, geng-geng dia ni. Kita ni banyak mengeluarkan asap, kita ni banyak macam-macam lah. So, konsep dia bermula lepas buku tu. Tuan-tuan boleh cek lah. Kemudian, apa antara yang ditulis? Basically, buku itu concluded, dia membuat kesimpulan, that the growth of human population, pertumbuhan penduduk manusia, and an increase in prosperity, dan semakin kayanya manusia tu, semakin baiknya hidup manusia itu, would cause an ecological collapse within the 50 years. Sebab tu saya kata, dia sebut 50 years. Akan menyebab, manusia punya, maknanya kita beranak ni, lagi ramai kita beranak, lagi banyak kita anak, laki-laki lagi banyak kahwin, banyak anak, contohlah kan. Orang Islam paling rosak sekali kata, sampai 4 isteri dia dibenarkan. Sampai satu isteri sampai berapa anak? Satu isteri sampai 10 orang, 40 orang anak, contoh kan. Jadi kita lagi ramai manusia itu, population itu bertambah, the growth of human population and the increase in prosperity, maknanya makin kaya manusia ni, akan menyebabkan an ecological collapse, akan menyebabkan ekosistem dunia ini jatuh dalam masa 50 tahun. Sebab tu saya sebut 1972, 2022 kita expect akan berlaku satu disaster besar. Ditulis. Kalau kita tak cegah ni, kita kena cegah. Sekarang ni manusia tak cegah dia kata. Inilah yang menjadi penasihat kepada United Nations dan juga pemimpin-pemimpin seluruh dunia tentang environmental. Bagus tak? Baguslah. Tersuratnya nampak bagus tak? Bagus. Tapi tersiratnya apa? Tersirat kita tengok jap. And we all aware of the need to address environmental problem. Kita faham bahawa untuk kita membincangkan tentang masalah alam sekitar ni suatu yang baik. And such as water and air pollution, and pencemaran air, pencemaran udara. Dan juga dwindling natural resources, juga dengan masalah-masalah sumber-sumber asli. Tetapi apa yang mereka maksudkan? Yang mereka maksudkan ialah sustainable development is exerting draconian control and influence, and far beyond those required for effective environmental management. Baik. Jadi yang mereka nakkan sebenarnya ialah untuk mengeluarkan, exerting ni apa dalam bahasa kita? Memaksa. Draconian control, satu kontrol yang ketat, and influence far beyond those required for effective environmental management. Sebenarnya yang kita perlukan ialah macam mana nak manage environment supaya baik. Tetapi yang dia nak bukan manage tu. Yang dia nak ialah siapa yang tak manage kena. Siapa yang tak manage kena. Jadi sebenarnya dia nak menguasai. Itu point dia. Jadi sebab tu disebut sustainability development bagus. Kalau kita nak belajar macam mana nak menguruskan alam sekitar. Tapi sekarang ni, contoh apa kita kata manage, saya akan sebut nanti.